Baik, banyak yang ingin dibincangkan berkenaan dengan lawatan Jokowi ini kerana ini adalah hubungan yang sudah lama dan sangat erat antara Malaysia dan juga negara jiran Indonesia. Saya mahu bersama dengan saudara Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa yang menyertai kami sekarang. Herizal, apa akan menjadi keutamaan perbincangan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Jokowi dalam lawatan ini? Ya, terima kasih ya. Saya rasa antara perkara yang kita rasakan adalah penting adalah kerjasama dua hala, iaitu dari segi buruh ya ataupun labor, dan bagaimana Malaysia respon kepada permintaan Indonesia supaya kita dapat memberikan satu rangka kerja yang lebih baik, bagaimana Malaysia boleh menjadi satu destinasi buruh yang selamat dan terkawal untuk pekerja-pekerja Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali saya merasakan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dari segi membangunkan pentadbiran baru Indonesia dan apakah impak yang akan Malaysia hadapi, serta bagaimana Malaysia dapat memaksimalkan hubung kait ya antara dua negara, terutama daripada segi ekonomi dan juga daripada segi mengurangkan kesan yang mendalam terhadap alam sekitar. Jadi saya rasa ini adalah dua perkara yang besar, tetapi dalam perhatian saya, apa yang saya harapkan akan berlaku adalah kerjasama yang lebih erat daripada segi membangunkan infrastruktur ekonomi dan kewangan digital. Saya merasakan bahawa ini adalah satu sektor di mana Malaysia dan Indonesia belum penuh lagi ya, belum melihat secara optimum, dan kedua negara akan dapat tentu sekali meningkatkan ekonomi masing-masing kalau kita dapat mengoptimalkan standard dan juga perdagangan digital antara dua buah negara. Herizal, Malaysia antara negara yang dasar luarnya agak konstan, walau apa sahaja kerajaan yang berkuasa, terutamanya secara am, tetapi kadang-kadang mungkin ada sedikit perubahan pendirian dan pendekatan dalam hubungan bilateral apabila berlaku mungkin perubahan kerajaan dan perubahan polisi. Apa yang Herizal merasakan pentadbiran kerajaan ini perlu teruskan dalam kerangka hubungan Malaysia-Indonesia, dan apa yang patut berlaku mungkin sedikit deviation berbanding kerajaan terdahulu? Saya merasakan daripada segi amnya, hubungan Malaysia dan Indonesia ni memang konsisten. Maksudnya Indonesia selalu menjadi antara negara yang terpenting bagi Malaysia. Jadi perubahan kerajaan mana pun itu tidak akan berubah, walaupun apa yang saudara katakan memang akan ada fokus-fokus yang tertentu, tapi secara amnya Indonesia akan tetap menjadi sebuah negara yang penting bagi Malaysia. Tetapi apa yang menarik adalah Malaysia dan Indonesia, kedua-dua negara sedang mendepani satu ekosistem politik dunia yang tidak stabil ya. Dan saya merasakan bahawa apa yang Malaysia dan Indonesia harus buat adalah melihat bagaimana kedua belah negara boleh bekerjasama dengan lebih erat untuk mendepani cabaran ini. Tentu sekali Malaysia dan Indonesia adalah dua negara penting di dalam ASEAN. Jadi memperkukuhkan ASEAN haruslah bagi saya menjadi satu agenda yang utama, terutamanya di dalam keadaan di mana geopolitik antarabangsa adalah tidak stabil. Yang keduanya adalah daripada segi perdagangan antarabangsa juga, banyak hubung kait di antara kedua belah negara, yang mana jika kita dapat memperkukuhkan sistem dan standard kedua belah negara, tentu sekali kita boleh menghadapi ketidaktentuan ekonomi antarabangsa dengan lebih konsisten ya, dan resilient. Dan yang ketiga, sikit lagi saya merasakan bahawa antara Malaysia dan Indonesia ini potensi ekonomi dan potensi kewangannya itu seperti yang saya katakan baru tadi, belum dioptimumkan. Jadi di saat di mana mungkin akan berlaku renjatan hubungan ekonomi atau perdagangan di antarabangsa disebabkan oleh ketidakstabilan politik antarabangsa, Malaysia dan Indonesia harus mempertingkatkan atau mencari ruang perdagangan yang baru
di mana ini boleh menampung kekosongan akibat daripada renjatan tadi. Ya. Menarik saudara menyebut berkenaan dengan ASEAN kerana negara-negara dalam ASEAN ini termasuk Malaysia pada hakikatnya adalah negara yang kecil jika tidak dari segi saiz seperti Indonesia, ia dari segi kuasa dan pengaruh ASEAN, negara-negara ASEAN ini di peringkat dunia, dan kita sering menggunakan suara kolektif dalam ASEAN untuk memperjuangkan sebarang prioriti atau ideologi atau matlamat di peringkat global. Tetapi kita lihat sekarang ini banyak negara-negara ASEAN bersaing dengan satu sama lain, khasnya daripada segi ekonomi, daripada segi pelaburan. Mungkin apa yang satu negara ingin perjuangkan dari segi ekonomi dan pelaburan akan menjadi detrimental kepada pesaing-pesaingnya di negara jiran. Indonesia sekarang ini adalah satu negara yang burgeoning, Vietnam juga, dan Malaysia sedikit ketinggalan sekarang ini. Jadi adakah Rizal merasakan bahawa satu konsensus dari segi polisi dan matlamat yang ingin diperjuangkan dalam ASEAN ini akan sedikit dimudaratkan tak kala negara ini semakin bersaing dengan satu sama lain daripada segi ekonominya? Ya, daripada segi asasnya mungkin itu adalah satu situasi yang kita nampak boleh berlaku, ya. Tetapi sebenarnya dari segi dasarnya, persaingan di antara ekonomi atau negara-negara ASEAN itu adalah satu persaingan yang diperlukan. Maksudnya persaingan ini akan dapat meningkatkan produktiviti negara-negara anggota. Jadi kita juga tidak mahu semacam satu keadaan di mana negara-negara ASEAN ini tidak bersaing. Jadi kualiti produk dan juga idea-idea baru mungkin tidak bercambah. Tetapi apa yang lebih penting di sini adalah ASEAN itu ditubuhkan adalah bukan untuk menyeragamkan, tetapi adalah untuk mencari satu platform di mana persaingan-persaingan ini dapat dijadikan dalam satu bentuk yang positif, ya. Jadi saya tidak merasakan persaingan di antara negara-negara ASEAN itu akan menjadi detrimental. Tetapi saya merasakan bahawa kalau struktur dan format ASEAN itu diperkukuhkan, makanya persaingan ini akan menjadi satu persaingan yang positif dan dia tentu sekali dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan yang dikeluarkan di kalangan negara-negara ASEAN. Tetapi pada masa yang sama, ia dapat membuka peluang-peluang baru dan memperkukuhkan kedudukan negara-negara ASEAN di peringkat antarabangsa.